Dr. Wong Wei Lun. Kami daripada kumpulan 9, set 9 ingin membentangkan dan mendemonstrasi tugasan pengajaran mikro dan makro. Kami memilih tajuk RPH Sains Tingkatan 2 tajuk Biodiversity. Kumpulan Kumpulan kami mempunyai 5 ahli kumpulan, iaitu saya, Azhar Sulaida binti Abdullah. Ahli yang kedua, Siti Maisara binti Hanif. Ahli yang ketiga, Nurdini Syahidah binti Muhammad Rizal. Yang keempat, Nur Khairul Nisa binti Kamarudin. Dan yang kelima adalah Nur Atira binti Azmi. Kami akan mulakan sesi dan sesi. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Okey, selamat pagi. Sudah sarapan? Sudah, Sudah, Cikgu. Cikgu. Okey, alhamdulillah. So, maksudnya kamu sudah bersedia untuk sesi pembelajaran pada hari ini. So, sebelum memulakan, saya akan tunjukkan kamu satu video. Okey, sudah tengok ya video betul-betul? Banyak soalan. Biodiversity is a term that represents the total variety of all life on Earth. That's a big thing to sum up. Thousands of different wild habitats, millions of different species, billions of different individuals, and the trillions of different characteristics they all have. The total biodiversity of our planet is immense, which is a good thing, because the more biodiversity, the more secure all life on Earth is, including ourselves. Only when life is at its most varied, vigorous, biodiverse, can we hope to thrive. We may not know it, but we need towering forests across 1/3 of the land surface to lock away carbon and keep the climate stable. We need millions of pollinators and billions of soil organisms and megatons of plankton to keep the food we eat in supply. We need strength our planet, and at the moment it's under attack. Biodiversity across the globe. We've snuffed out habitats, reduced populations of wild animals by 60%, and even driven whole species extinct. The number of lions in Africa has dropped by 65%. Okey. So, berdasarkan video yang saya tunjukkan kepada kamu, apa haiwan yang kamu nampak dalam video tadi? Okey, satu orang, please. Saya, Cikgu. Okey, ya Maisara, apa haiwan? Cikgu, saya nampak ada burung, Cikgu. Okey, baik, burung. Yang lain? Hanya burung saja kah? Saya, Cikgu. Ada singa, Cikgu. Ada singa. Okey, lagi? Ada gajah, Cikgu. Ada gajah. So, kebanyakannya jawapan kamu merujuk kepada haiwan yang tinggal di darat. Okay, good. So, hari ini objektif pelajaran pada hari ini adalah murid, iaitu kamu lah, kena menggelaskan sekurang-kurangnya 4 ciri-ciri haiwan taksonomi dengan betul. Dan yang kedua adalah pelajar kena mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 haiwan pada setiap taksonomi dengan betul. Okay, so ada lagi second video. So second video ni dah sedikit lucu sedikit. Lama tak ada video main pula ni. Kejap mana dah tu? Begitulah. Okay, ni lagu Okay, it's a cute song. Do you have a backbone? That's weird. 95% of Earth life does not. You're called a vertebrate because of the spine you got. There are 5 vertebrate classes. Some have warm blood and some have cold. Some on land, in the air or sea. What are they called? Repeat after me. Mammals.
Okey, so video tadi menerangkan kita punya pembelajaran Allah. Belum stop. Stop. Sorry. Okey, so hari ini kita akan belajar iaitu biodiversity. So biodiversity adalah merujuk kepada kepelbagaian jenis hidupan di suatu kawasan darat, laut atau habitat lain yang berinteraksi di antara satu sama lain. Kalau kamu nampak tadi video pertama yang cikgu mainkan sebentar tadi, bukan hanya haiwan darat saja kamu boleh nampak, iaitu haiwan di laut dan juga kawasan yang sejuk. So haiwan tersebut, diorang hidup di situ untuk saling berinteraksi. They need each other untuk makan, okay? Dan juga diorang memerlukan air, tempat tinggal untuk terus hidup. So itulah biodiversity, kepelbagaian. Tidak sama dia punya rupa, dia punya jenis, tetapi mereka akan dikelaskan kepada 5 taksonomi. So itu taksonomi. Taksonomi yang pertama adalah mamalia. So ada 4 haiwan yang comel itu. Okay. So mamalia dikategorikan pertama jenisnya berdarah panas. Yang kedua, badan dilitupi oleh bulu ataupun rambut. Yang ketiga, bernafas menggunakan peparu. Yang keempat, membiak melalui persenyawan dalam. Kelima, melahirkan anak. Dan yang keenam, menyusukan anak untuk haiwan betina. Kalau kamu lihat gambar, ada 4 gambar haiwan di depan ini. So 4 haiwan ini adalah persamaan mereka adalah yang ke-6 lah. Contoh yang pertama itu harimau. Okey, yang kedua monyet, yang ketiga kucing, dan yang keempat itu ada sebab saya letakkan kenapa ikan paus dikategorikan sebagai mamalia. Walaupun namanya ikan, teacher, dia tiada bulu, teacher. Tapi ikan paus bernafas menggunakan peparu dan ikan paus melahirkan anak, bukan bertelur. Okay, itu taksonomi yang pertama yang kamu kena ingat, iaitu mamalia. Ya, okay. Yang kedua adalah reptilia. So reptilia penjelasannya ada 5. Yang pertama adalah mereka berdarah sejuk. Yang kedua, badan mereka dilitupi oleh kulit keras dan juga bersisik kering. Yang ketiga, mereka bernafas menggunakan peparu. Yang keempat, membiak melalui persenyawaan dalam. Dan yang kelima, mereka bertelur dan cengkerangnya keras. Maksudnya mereka punya telur itu keras lah, permukaan yang luar itu keras. So dapat 4 contoh haiwan yang dikategorikan sebagai mamalia. Yang pertama adalah ular, kedua adalah cicak, yang ketiga adalah buaya, dan yang keempat adalah biawak. Walaupun rupa mereka itu masing-masing tak sama, tapi dikategorikan reptilia sebab mereka mempunyai persamaan yang hampir sama. So itu taksonomi yang kedua yang kamu kena ingat, iaitu reptile. Okay. Yang ketiga adalah haiwan ikan. So ikan kebanyakannya kita akan jumpa dekat kawasan yang ada air. Tak kira lah itu air sungai ke, air tasik ke, ataupun air laut. So ikan dikategorikan, penjelasan yang pertama adalah mereka semua berdarah sejuk. Yang kedua, badan dilitupi oleh sisik berlendir dan juga keras. Yang ketiga, bernafas menggunakan insang. Yang keempat adalah membiak melalui persenyawaan luar. Dan yang terakhir, mereka semua bertelur dan tidak mempunyai cangkerang yang keras. So berbeza dengan reptilia tadi. So reptilia cangkerang keras, tapi kalau ikan tidak mempunyai cangkerang yang keras. Okey, itu taksonomi yang ketiga, ikan. Yang keempat, burung. So burung kebanyakannya tinggal di darat. Okey, so penjelasan haiwan ini adalah pertama, mereka semua berdarah panas. Yang kedua, badan dilitupi oleh bulu pelepah. Bukan bulu halus tetapi bulu pelepah. Okay. Yang ketiga, mereka bernafas menggunakan peparu. Yang keempat adalah membiak melalui persenyawaan dalam. Dan yang terakhir, burung semuanya bertelur dan mempunyai cangkerang yang keras. Okay, itu
Itu yang seterusnya, yang terakhir adalah amfibia. So amfibia kamu kena tahu itu hanya haiwan kata sahaja. Kata ataupun kodok. Tak boleh masukkan berudu ya, jangan. So, berudu dikategorikan sebagai ikan. Okey, amfibia yang pertama penjelasan mereka adalah berdarah sejuk. Yang kedua, badan dilitupi oleh kulit lembap dan juga agak sedikit licin lah ya. Kulit mereka tidak berbulu, tidak bersisik tapi licin. Okey, yang ketiga, mereka bernafas menggunakan peparu apabila mereka dewasa. Dewasa ni kategori yang inilah yang macam dalam gambar itu. Okey. Okey, yang keempat, membiak melalui persenyawaan luar. Dan yang terakhir, bertelur dan telur mereka adalah berlendir. Bukan cengkerang keras tapi berlendir. So terdapat 5 ya tadi. Okey, ada persoalan? Okey, Tadi so saya faham. untuk memastikan kamu memahami lagi tajuk ini, so saya akan berikan kamu tugasan secara berkumpulan. So tugasan tersebut saya nak kamu setiap kumpulan diberikan taksonomi yang berbeza-beza. Contoh kumpulan Maisara saya berikan Saya nak reptilia boleh cikgu? okey, boleh. Kamu boleh memilih tajuk apa yang kamu mau. Pilih reptilia dan sila kelaskan mengikut taksonomi dan berikan contoh haiwan. Okey, boleh? Saya beri masa kamu 20 minit cikgu. untuk membuat poster yang sangat menarik. Okey, cikgu. Baik. Okey, so masa 20 minit telah tamat. Okey, kamu sudah siapkan poster kamu? Sudah cikgu. Okey, so setiap ahli kumpulan saya hendak menghantar satu wakil untuk membentang di hadapan. Okey, so untuk yang pertama. Okey, kumpulan yang pertama. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Saya wakil daripada kumpulan 1 ingin membentangkan haiwan mamalia. Ciri-cirinya adalah pertama berbulu, beranak, berdarah panas, bersenyawa dalam dan bernafas melalui paru-paru. Contoh haiwan mamalia, gajah, harimau, kucing dan singa. Okey cikgu, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan Tira. Okey, berdasarkan poster yang saya lihat, okey, dia mematuhi piawaian, okey, semua ciri mematuhi ciri taksonomi dan juga penjelasan haiwan pun betul. Okey, kumpulan yang kedua pula. Baik, kami daripada kumpulan kedua akan menerangkan tentang taksonomi burung. Okey, yang pertama ialah ciri-ciri burung ialah bulu pelepah. Yang berarti juga paruh tanpa gigi, bertelur dan boleh terbanglah semestinya. Okey, jadi contoh burung di Malaysia ialah enggang dan kenyallah. Okey, seterusnya saya dan kawan-kawan akan tambah sedikit. Kepentingan burung ialah menyebarkan biji benih, mengawal serangga dan menyeimbangkan ekosistem. Okey, apa jadi kalau kita melakukan ancaman, contohnya penerbangan hutan dan pemburuan haram, bilangan burung akan berkurang. Itu sahaja daripada kumpulan kami, cikgu. Okey, terima kasih. Satu poster yang sangat menarik untuk ditampal di dalam kelas. Itu ciri-ciri burung dan juga contoh burung. Okey, dan ya pada kumpulan yang kedua. Kumpulan yang seterusnya.
Okey, Assalamualaikum Cikgu. Untuk Waalaikumsalam. saya wakil untuk kumpulan 3 akan membentangkan haiwan reptilia iaitu ular. Okey Cikgu, ciri-ciri haiwan reptilia ular ni kulit badan dia bersisik dan juga ular ini membiak dengan bertelur dan cengkerang telur itu bersifat keras. Ular juga bernafas menggunakan paru-paru. Serta cikgu, ular juga membiak melalui persenyuman dalam. Okey, contoh haiwan reptilia selain daripada ular adalah buaya, kura-kura, penyu. Itu saja daripada kumpulan kami cikgu. Okey, terima kasih. Okey, satu pembentangan yang sangat menarik dan juga poster yang menarik. Okey, kumpulan yang seterusnya. Okey, Tania, untuk kumpulan ini. Assalamualaikum Cikgu dan rakan-rakan. Saya wakil kumpulan yang keempat akan membentangkan ciri-ciri untuk ikan. Yang pertama, berdarah sejuk atau dipanggil dalam bahasa sains dia adalah poikiloderma. Yang kedua, badan dilitupi sisik keras yang berlendir. Seterusnya mempunyai sirip dan ekor. Bernafas melalui insang, bertelur dan melakukan persenyawaan luar. Poster kami yang sebelah tu cikgu. Okey, cantik. Hai, comelnya. Oh, ini poster. Okey. Itu saja? Tu je cikgu. Okey, terima kasih. Okey, satu pembentangan yang sangat menarik dan juga poster yang menerangkan ciri-ciri ikan dan di mana habitat ikan itu berada, iaitu di bawah. Mungkin ini laut ya. Okey, kumpulan yang seterusnya dan yang terakhir adalah kumpulan amfibia. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Kami dari kumpulan amfibia ini menerangkan ciri-ciri taksonomi. So, secara in general, so amfibia hanya haiwan katak sahaja. So, kami melukis katak. Okey, yang pertama ciri-cirinya adalah bertelur. Yang kedua, katak bernafas menggunakan peparu dan kulit lembab apabila dewasa. Dan ketiga, telur katak tidak bercengkerang tetapi berlendir. Dan yang terakhir, mereka melakukan persenyawaan luar. Itu sahaja daripada kumpulan kami cikgu. Sekian, terima kasih. Okey, so itu selesai. Sudah pembentangan untuk ke semua kumpulan. So saya nak tanya dengan kamu hari ini, apa pembelajaran kamu pada hari ini dengan saya? Satu orang wakil. Hello. Saya. Okey. Betul. Kita belajar hari ini ialah maksud biodiversity. Okey, maksud biodiversity. Okey. And then apa berikan saya 3 taksonomi biodiversity yang kamu tahu. 3. Yang kamu bentang tadi. Apa saja yang kamu ingat yang kawan kamu punya? Saya cikgu. Okey, tak apa. Tira. Boleh try. Yang pertama reptilia. Okey, reptilia. Yang kedua amfibia. Amfibia. Okay, good. Yang ketiga burung. Okey, burung. So, sebelum mengakhiri kelas, teacher ada bagi kamu satu tugasan. So, tugasan ini kena dihantar pada minggu hadapan. So, itu saja yang kita belajar ini pasal biodiversity. Okay. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Itu juga. Ada apa-apa yang